Nanas atau nama saintifiknya Ananas gommosus merupakan tanaman tropika yang dipercayai berasal daripada Amerika Selatan. Di Malaysia, nanas banyak ditanam di negeri Johor, Selangor, Kelantan dan Pulau Pinang. Kultivar nanas yang ditanam di Malaysia terdiri daripada 3 kumpulan yang besar iaitu Cayenne, Spanish dan Queen. Nanas boleh ditanam pada kebanyakan jenis tanah daripada tanah alluvium ke asid sulfat dan tanah gambut dengan saliran yang baik. Nanas ditanam daripada penunasan bahagian atas buah, anak pada pangkal pokok induk atau pangkal buah dan culture tisu yang dijadikan benih. Nanas enak dimakan begitu sahaja atau boleh juga diproses menjadi jus minuman, cordial dan jam. Sawit atau nama saintifiknya Elais quinisi berasal dari Afrika Selatan. Penanaman kelapa sawit di Malaysia telah diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. Pada tahun 1960-an, Felda telah membuka tanah-tanah baru untuk diterokai dan dijadikan ladang kelapa sawit. Sebagai pengeksport minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia, Malaysia pastinya memiliki formula kejayaan tersendiri untuk memperbanyakkan hasil menerusi usaha pembiak bakaan yang efektif. Kegunaan kelapa sawit. Isirung kelapa sawit. Isirung kelapa sawit digunakan dalam bahan makanan untuk ternakan. Minyak isirung kelapa sawit. Ia digunakan untuk membuat margarin, lemak makanan, aiskrim, sabun pencuci, asid lemak, bahan untuk alatan solid, lilin dan ubatan. Minyak sawit mentah. Ia digunakan untuk membuat margarin, lemak makanan, produk creamer dan serbuk santan kelapa. Buah manggis atau nama saintifiknya Garcinia mangostana merupakan sejenis buah-buahan tropika dari keluarga Gatiferae yang dipercayai berasal dari negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand. Di Malaysia, tanaman manggis diusahakan secara tradisional semenjak dahulu lagi. Dari segi cuaca dan suhu, tanaman manggis bertumbuh di kawasan rendah dengan bercuaca tropika di mana taburan hujannya antara 1200 cm hingga 1500 cm, suhu antara 25 ke 30 darjah Celsius adalah sesuai untuk pertumbuhan pokok manggis. Dari segi tanah pula, manggis boleh diusahakan di tanah bertekstur lana sungai yang subur dan mempunyai saliran yang baik. pH yang sesuai untuk tanah adalah antara 5 hingga 6. Pokok manggis juga biasanya dibiakkan dengan cara menyemai biji dan cantuman biji. Buah manggis enak dimakan begitu sahaja atau boleh diproses. Selain itu, buah manggis juga boleh dibuat sebagai jus minuman, cordial, jam dan ia juga boleh dijadikan sebagai pencuci mulut. Seterusnya, tanaman sayur-sayuran. Terdapat lebih dari 22 jenis sayuran yang popular ditanam dan dikeluarkan di Malaysia. Ianya terdiri dari sayur jenis daun, jenis buah serta jenis pengisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman sayuran jenis daun iaitu bayam. Bayam adalah jenis sayur daun dari keluarga Amartaceae yang kaya dengan vitamin A, vitamin B, vitamin C dan zat-zat galian. Terdapat 2 jenis bayam yang popular ditanam di Malaysia iaitu bayam hijau dan bayam hijau ungu. Terdapat seluas 4,180 hektar bayam ditanam di Malaysia dengan pengeluaran sebanyak 45,140 metrik tan. Kawasan utama bagi penanaman bayam di Malaysia adalah di negeri Johor, diikuti dengan Selangor dan Pulau Pinang. Pisang adalah sejenis tanaman buah-buahan yang tidak bermusim yang ditanam secara komersial untuk pasaran segar dan juga ekspor. Antara pisang yang ditanam adalah pisang emas, pisang Cavendish, pisang rasdali, pisang berangan, pisang abu dan lain-lain. Pengarah Kana Farma berkata, tanaman pisang merupakan tanaman pokok buah-buahan kedua paling luas selepas durian. Pada tahun 2017, keluasan tanaman pisang direkodkan seluas 34,894 hektar di seluruh negara dengan pengeluaran hasil sebanyak 350,492.59 tan metrik. Dari segi pasaran ekspor pula, jumlah keseluruhan nilai ekspor pisang pada tahun 2016 ialah sebanyak RM34 juta. Jumlah tersebut terus meningkat kepada RM40 juta pada tahun 2017. Kebanyakan tanaman pisang boleh didapati ditanam secara komersial di negeri Johor, Perak, Kelantan, Pahang, Kedah dan Selangor.
Di sini kita dapat melihat bahawa Malaysia menjalankan penanaman pisang dengan secara meluas. Malaysia juga merupakan antara pengeluar dan pengeksport utama pisang di dunia. Rambutan atau nama saintifiknya Nephalum lapacum berasal dari kawasan Malaysia, Indonesia, dan rambutan merupakan tanaman saka. Rambutan menggunakan pembentukan buah serta proses penembungaan berkacuk. Terdapat berbagai jenis rambutan, contohnya rambutan anak sekolah. Pada tahun 2018, MAIDI telah melancarkan rambutan Curl, iaitu rambutan mutiara merah AG28 serta rambutan mutiara wangi GB44. Rambutan ini telah dilancarkan oleh Menteri Pertanian. Antara kelebihan rambutan ini ialah rambutan berbuah lebih awal, mudah dibiarkan, isi yang tebal, manis, mudah lekang dan besar. Kawasan utama penanaman rambutan adalah di Kelantan, Johor, Terengganu, Pahang, Perak dan Kedah. Rambutan selalunya dimakan begitu sahaja dan musim rambutan adalah dari Mac hingga awal Julai serta akhir Julai hingga November. Industri jagung bijian. Produk jagung bijian bukan sahaja menjadi sumber bekalan kepada peternak ayam, malah dilihat memberi potensi pasaran yang besar kepada pengusaha di negara ini. Latar belakang industri jagung bijian di Malaysia. Malaysia bergantung kepada import. Argentina sebanyak 1.637 bilion, Brazil sebanyak 1.171 bilion, Amerika Syarikat sebanyak 0.061 bilion, Paraguay sebanyak 0.036 bilion, Pakistan sebanyak 0.039 bilion, Perancis sebanyak 0.037 bilion. Malaysia pengeluaran tiada, import sebanyak 4.5 juta, domestik 4.6 juta, ekspor 0.07 juta. Sejarah penanaman jagung bijian di Malaysia. Pada 1980-an, strategi untuk membangunkan jagung bijian telah dimulakan di Malaysia. Sasaran 20% daripada keperluan negara, galakkan sektor swasta, pekebun kecil, secara berkelompok, cadangan kawalan import. Pada 1987, keperluan sebanyak 1 juta NT, luas 172,000 hektar. 1990, keperluan sebanyak 1.3 juta NT, luas sebanyak 215 dan 833,000 hektar. Import 1987 sebanyak 1 juta NT. Dua model digunakan. Yang pertama, penanaman berskala besar 500 hektar. Kedua, secara berkelompok iaitu pekebun kecil. Pengurusan berpusat. Mekanisme yang digunakan ialah penanaman, penuaian dan pengeringan. Tanaman teh. Teh adalah minuman yang paling banyak diambil oleh manusia selain daripada air. Ia adalah minuman yang mengandungi kafein yang melalui cara rendaman atau campuran daun, pucuk dan tangkai dari tanaman Camellia sinensis atau Camellia thea di dalam air panas dan sejuk. Camellia sinensis adalah jenis teh yang biasa diambil sebagai minuman. Selain daripada itu, di pasaran terdapat beberapa jenis teh yang dicampurkan dengan pelbagai jenis herba, rempah dan bunga perasa buah seperti teh lemon dan teh herba, campuran daun teh dan daun herba untuk minuman kesihatan. Tujuannya adalah untuk memberi rasa yang berlainan dan meningkatkan kualiti teh tersebut. Kaedah memproses teh melibatkan beberapa tahap yang mana dimulai dari pemetikan, pelayuan, penggilingan, oksidasi, pengeringan dan pemeliharaan. Proses-proses ini dikatakan terlalu rumit dan mengambil masa yang lama untuk memastikan kualiti teh yang diminum adalah kualiti yang terbaik. Kini, produk-produk hasil dari tanaman teh telah berkembang luas dengan jayanya. Seterusnya ialah penanaman pokok mangga. Mangga cokenan atau nama saintifiknya iaitu Magnifera indica biasanya boleh dituai 2 kali setahun dalam tempoh yang agak panjang iaitu dari Mac hingga Julai dan Oktober hingga Februari. Mangga ini sesuai ditanam di kawasan bercuaca panas dan tanah bekas sawah padi atau tanah gambut. Cara penanaman mangga cokenan supaya berbuah rendah dan dengan cepat adalah seperti berikut. Mula-mula, sediakan pokok penanti mangga sebesar ibu jari budak, kemudian potong batang pokok lebih kurang 1 kaki dari polybag. Setelah dipotong,
Bola batang pokok penanti berbentuk V lebih kurang 1.5 inci. Masukkan tunas cantuman ke pokok penanti, kemudian gunakan parafilm untuk mengikat pokok yang telah disambung bermula dari bawah ke atas. Pastikan cantuman yang sudah siap diikat tiada ruang untuk air masuk kerana ia boleh menyebabkan cantuman gagal. Akhir sekali, sungkup mangga cokanan yang sudah siap dicantum dengan plastik es krim dan tidak perlu ikat bahagian bawah plastik tersebut. Durian atau nama saintifiknya ialah Durio yang menghasilkan buah beraroma kuat yang boleh dimakan. Ia amat terkenal di Asia Tenggara dengan gelaran Raja Buah. Saiznya besar, baunya unik dan isinya dilindungi oleh kulit yang berserat dan berduri. Daripada duri itulah durian mendapat namanya. Durian ialah buah tropikal yang berasal dari Brunei, Filipina, Indonesia dan Malaysia, tetapi telah dikenali di dunia barat sekitar 600 tahun lepas. Buah ini boleh dimakan walaupun belum betul-betul masak dan digunakan sebagai perisa kepada pelbagai jenis makanan berperisa dan manis dalam masakan Asia Tenggara. Bijinya juga boleh dimakan jika dimasak. Contoh makanan yang dapat dihasilkan daripada buah durian ialah tempoyak.